Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia pengurusi surau Al-Hijrah Kota Warisan Tuan Haji Hasbullah bin Haji Man, Tuan Imam dan Puasa yang dihormati dan berbahagia Fadil Ustaz Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, penceramah dan pengkuliah kita pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita dapat sama-sama dengan salah seorang daripada tokoh-tokoh ulama tanah air yang dapat datang menziarahi kita di surau Al-Hijrah Kota Warisan ini. Yang mudah-mudahan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Basit Abdul Rahman membawa rahmat kepada kita semua, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita akan dapat mengambil manfaat-manfaat ilmu yang akan dikongsi bersama-sama kita pada malam ini. Insya-Allah Fadhil Ustaz akan membawa tajuk kafarah dosa, khauf dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak menengahkan masa majlis dengan cara hormat yang rumput, silakan Fadhil berbahagia Ustaz Dr. Abdul Basit Abdul Rahman untuk menyampaikan kuliah beliau pada malam ini. Pada tafadhal masykur. Jadi pilot. Jadi Fargas dia agak kat ngepok ni dah belajar jadi Fargas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, Al-Fadhil tuan-tuan imam, ahli terkuasa masjid ataupun surau, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah dapat kita kembali dalam majlis ilmu di masjid kita ini, iaitulah mengulang kaji perjalanan hidup seorang manusia di saat kita menanti berakhirnya tempoh Allah SWT izinkan kita berada di atas muka dunia ini. Maka semua kita adalah merupakan orang-orang yang sedang menunggu senarai-senarai yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla pada tahun ini atau tahun depan atau 50 tahun lagi atau berapa tahun lagi, tempoh yang Allah SWT tetapkan kepada kita. Jadi di saat kita menunggu ini, para jemaah sekalian, iaitulah bagaimana cara untuk kita berjalan mencari keredaan dan keampunan Allah Azza wa Jalla ini. Seorang manusia tak boleh lari daripada duduk di dua lorong tengah.
disebut dalam bahasa Arab dipanggil al-khawfu war-raja, takut dan mengharapkan. Kalau kita duduk di atas lorong takut sahaja, mati kita. Takut pada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita lihat contoh-contoh orang-orang yang lepas, orang-orang yang berdosa, yang telah diambil tindakan oleh Allah Azza wa Jalla cukup dahsyat. Tapi satu lorong lagi dia panggil ar-raja, lorong mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla. Kita dah kumpul semua ayat-ayat yang menyebut tentang Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Maka daripada muda sampai ketua, kita akan duduk dalam zon selesa. Kita rasa tak ada masalah, zikir sikit-sikit pun tak apa dah, engkau Allah Ta'ala Maha Pengampun. Pergi buat maksiat pun tak apa, Tuhan Maha Pengampun. Sekali aku pergi haji, hapus habis dosa. Sebab di hadapan kita tidak ada perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan kita yakin ataupun overconfident yang kita ni memang mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla, dan kita yakin kita ni boleh masuk dalam syurga tanpa apa-apa masalah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita lihat di hadapan kita ada halangan, di hadapan kita ada penyakit, iaitulah penyakit yang agak sukar untuk ditangani. Kalau penyakit biasa yang kita nampak ni, tuan-tuan pergi hospital, doktor pun senang. Dia tengok, oh awak sakit ni, ambil ubat balik. Minta berlindunglah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Orang kecil manis, kaki dia dah berat sangat dah. Doktor kata kaki awak ni kena buat potong kaki, tapi masih lagi hidup dia punya tuan. Tetapi yang menakutkan kita para jemaah, iaitulah satu penyakit disebut dengan nama penyakit syubhat. Satu lagi penyakit syahwat. Penyakit syahwat iaitulah penyakit keinginan manusia nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan, dan nak segala benda mata dunia ni yang kita rasa kalau tak dapat yang ni, macam kita ni tak hidup atas dunia. Itu dia panggil penyakit syahwat, gelora yang ada dalam jiwa manusia. Jadi kita perlu tangani masalah ini. Satu lagi penyakit yang menakutkan kita, dia panggil penyakit asyubuhat. Ini dua penyakit ni memang agak sukar. Doktor-doktor pakar pun kalau cakap pergi hospital mungkin tak jumpa cari penyakit. Dia panggil penyakit syubhat. Apa dia syubhat ni? Penyakit keraguan yang melanda pemikiran kita. Kita kadang-kadang yakin Allah SWT Maha Berkuasa, kita pun kuat tawakal kepada Allah. Tapi kadang-kadang mari perasaan lemah. Betul ke Tuhan berkuasa? Kalau Tuhan berkuasa, agama Islam ni betul, benar, kenapa orang Islam mundur? Kenapa umat Islam ditindas? Kenapa negara-negara Islam nampak lemah, tidak bersatu, kelahi sama sendiri? Kalau kita baca kronologi yang ada di sini, maka syubhat, penyakit keraguan ini akan mari dalam kepala kita, yang menyebabkan kita rasa lemah, iman mula nak goyah. Kerana itulah kita lihat hari ini orang-orang yang muda ke, yang tua ke, bila dilanda penyakit syubhat ini, maka mereka akan rasa lemah, hilang semangat, tak berapa kuat beribadat. Sebab keraguan-keraguan yang timbul dalam kepala mereka cukup banyak. Maka kata para ulama, Allah SWT yang menurunkan kepada kita penyakit-penyakit yang ada. Sama ada penyakit ini yang bersifat fizikal, penyakit yang saya sebut tadi, yang boleh diubati di hospital, ataupun penyakit yang melanda pemikiran kita dan syahwat keinginan kita ini. Dua-dua penyakit ini perlu kepada ilaj, perlu kepada ubat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Allah SWT tidak turun penyakit kecuali ada penawaran.
Cuma kadang-kadang tak kena penawar dengan penyakit. Ada jenis penyakit dia tak ada penyembuh, dia ada penahan saja. Sakit pergi hospital bagi izin, tahanlah sikit, tapi kena makan ubat juga, seumur hidup kena makan ubat. Itu dia panggil bukan penawar, itu penahan. Berbeza di antara ubat. Ubat yang maknanya menyembuhkan, dan dia tak sembuh. Kan ada di kalangan kita berjalan sana sini sampai satu plastik bawa ubat, lagi Mekah bawa ubat lagi. Orang lain berzikir, dia makan ubat yang Mekah. Contohnya, artinya ubat itu penyembuh ke penahan? Yang kita nak hari ini, bagaimana kita nak mencari syifa, penyembuh kepada penyakit yang ada itu. Dalam hadis lain, dalam hadis Muslim, Nabi kata, faiza usiba da'ud dawa, bila ubat itu, penyakit itu sesuai dengan ubat, bara'a biiznillah, dia akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis tambahan daripada Imam Ahmad, alimahu man alimahu, ada orang yang tahu ubat, wa jahilahu man jahilahu, dan ada orang yang tak tahu. Ini mukaddimah kepada perbincangan kita, iaitulah tentang penyakit yang melanda masyarakat itu duduk daripada dua. Sama ada kita terlalu takut ataupun terlalu mengharapkan, maka yang kita naknya kita duduk di tengah-tengah, iaitulah disebut dengan nama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini, mazhab yang berterbang ataupun berjalan serentak di antara dua penyakit yang besar. Jadi kata Nabi SAW, Allah SWT bawa mari, tidak turunkan penyakit kecuali dia turunnya penawar, turunnya ubat, illa da wahidan, satu je penyakit tak ada ubat. Penyakit apa tuan-tuan? Qalu ya Rasulullah mahu, sahabat-sahabat tanya, Rasulullah apa penyakit tak ada ubat? Nabi kata al-haram, penyakit sudah jadi orang tua. Orang tua ni boleh jadi muda semula ke kita? Boleh. Dia kata boleh. Macam mana cara? Ditukar nama muda. Nah, orang panggil muda tu, muda lagi dah. Nama ialah mudanya tua, berjalan dengan tokak dia, tak ada lagi dah. Itu hadis Nabi. Nabi kata apa? Illa da'un wahid. Nabi kata satu je penyakit yang tak ada ubat, iaitu penyakit tua tak boleh jadi muda. Bila orang tua boleh jadi muda? Bila? Nah, coba jawab anda. Bila mati masuk dalam syurga, tak ada orang tua dalam syurga. Ini kehebatan kita. Orang muda, orang tua jangan terbimbang. Kerana itulah larangan daripada kalau kita berubah, ubat tua ni tidak dibenarkan buat warna hitam rambut tu. Biarlah tua-tua, tak usah betul. Nak jadi muda apa lagi? Nak jadi muda boleh. Bila? Tunggu masuk dalam syurga, insya-Allah kita akan jadi orang muda balik. Allahu Akbar. Maka apa ubat penawar yang pertama bagi penyakit-penyakit yang kita sebut tadi? Kata di ulama, dawa'uhu su'alul ulama. Ubat kepada penyakit syahwat kita ni, ubat pada penyakit syubhat, keraguan yang timbul dalam kepala otak kita ni, ubat dianya belajar, mengaji, balik semula kepada belajar Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam satu kes, seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata, kharajna fi safarin, kami keluar bermusafir, fa asaba rajulan minna hajar, seorang laki-laki dari kalangan rombongan ini kena timpa batu ke kepala, fasajja fi ra'si, pecah, luka di kepala. Ya Allah, dahlah luka di kepala. Tidur pula hari itu, bermimpi pula dia. Mimpi hak kena mandi. Apa nak buat? Jadi dia pun bercakap, boleh ke tidak kalau aku tak mandi? Mandi sakit ni, kepala pecah ni. Kalau aku tayamum macam mana? Dia cuba nak ambil rukhsah, kelonggaran tayamum. Kita ni kalau sakit kan, di antara sebab boleh tayamum berapa sebab? Yang pertama, tidak ada air kan? Yang kedua, sakit, tak boleh guna air. Jadi kalau tak ada air, tak ada sungguh lah. Kalau sangat satu air tu tak boleh lagi tu. Sini satu juga.
Baru ni waktu jatuh air, baru ni ramai orang telefon saya, Ustaz, boleh tayamum tak? Kata nak tayamum tak? Dia tak ada air dia. Kata banyak lagi air. Air tak ada rumah kita. Di paip rumah kita tak ada. Tapi di apa ni? Di pasar raya anak merkik, mak merkik semua ada air banyak lagi. Jadi tak boleh lagi tayamum. Jangan duk. Satu lagi yang boleh guna tayamum ni, waktu tak boleh menggunakan air. Dua tempat. Jadi sahabat ni duk bincang sama dia. Dia kata tak boleh, mau kena mandi juga sebab kamu kena apa tadi? Kena mandi wajib. Bila dia mandi, faqtasala famat. Bila mandi mati kawan. La ilaha illallah. Balik ke Madinah. Sahabat ni beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sahabat kita tu mati dah. Orang tak bagi dia tayamum, dia mati. Nabi kata apa? Qataluhu qatalahumullah. Nabi kata sahabat yang tak benarkan dia tayamum telah membunuh dia. Qatalahumullah. Malah seolah doa pada mereka. Nabi kata Allah Ta'ala matikan kamu. Bukan doa nak suruh binasa, tapi itu bahasa uslub bahasa Arab. Kata Nabi ala sa'aluhu izlam ya'lam, kenapa kamu tak tanya orang lain kalau kamu tak tahu? Ini penyakit yang ada di zaman kita ini, penyakit tak mau tanya. Tak tanya. Allahu Akbar. Dia tahu komen, komen pandangan. Semalam saya jumpa fatwa Majlis Fatwa Malaysia, fatwa kita Mufti tentang hukum orang yang mati tinggal solat boleh tak bayar fidyah. Jadi ambil gambar tu letak dekat, dia panggil Facebook budak-budak sekarang ni, letak. Ya Allah, dia tulis kat bawah tu macam-macam. Walau hanya kalau dia baca satu muka surat dia terjawab semua soalan dia, tapi dia kata dengan kita bawah tu macam-macam, tak bertanggungjawab lah apa benda, pandapuh saja, tak hurai apa dalam gambar tu semuanya. Wow, tak jelas. Maklumat yang diberi itu sudah jelas. Cerita dia ni, tak mau tanya, nak tunjuk pandai. Ini masalah. Ini penyakit besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama shifa'ul 'ayyi su'al. Ubat segala penyakit ini duduk di mana? Duduk ditanya. Hari ini pengalaman saya lah, kalau pergi forum ke mana-mana, sepatutnya orang yang nak menjawab soalan tu lebih payah daripada orang yang bertanya soalan. Betul tak? Ke jawab mudah, tanya payah. Jawablah payah je. Kena cari dalil lagi, cari hujah, cari pandangan ulama. Tapi zaman kita ini tanya tu payah. Kadang-kadang pengurusi letih kata, tak ada soalan, malu pula pengurusi. Mungkin dia janji dah, habis kuliah ni ustaz berhenti awal, kita malah ni soalan banyak dia pak. Rupanya tak ada soalan. Ini menunjukkan bahawa ubat kepada apa penyakit yang kita tahu, bertanya. Allahu Akbar. Jadi Nabi kita bagi tahulah, sepatutnya cukuplah dengan tayamum ila akhiril hadis. Maka ubat penawar yang besar bagi kita para jemaah sekalian, Allah SWT sendiri yang menurunkan ubat kepada kita. Tuhan kata apa? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dalam suratul Isra ayat 82, Tuhan kata wa nunazzilu minal qur'an, kami turunkan daripada Quran ini ma huwa shifa', ada penyembuh. Sembuh di sini sama ada penyakit syubhat, penyakit keraguan, kesamaran yang menimpa kita. Penyakit apa ni tidak jelas dalam perjalanan agama ada dalam Quran dia, ataupun penyakit fizikal. Kadang-kadang penyakit fizikal bawa ke doktor pun tolak. Tak ada penyakit orang ni dia. Apa kita nak buat? Ambil Quran baca, tiup pada orang ni contohnya. Ini menunjukkan para jemaah sekalian, Allah SWT beritahu kepada kita Quran itu menjadi sifat wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat kepada kita. Tak lama lagi imam pun boleh katakan banyak masjid dah dia berdoa wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kita kepada Ramadan. Tapi ada orang tanya, setakat Ramadan ke? Raya tak nak dah? Sudah kita. Kalau orang tanya macam tu, imam nak jawab macam mana? Wa balighna Ramadan, sampai ke kami kepada Ramadan. Lepas pada tu raya mati. Kau macam betul je. Letih juga imam kalau orang tanya lagi tu lah. Pasal tu lah, kalau imam Arab dia tambah wa balighna Ramadan awaman adid, sampai ke Ramadan kami beberapa tahun yang banyak lagi.
Tak ada setakat Ramadan ni saja, maknanya lepas raya tak ada. Tak salah doa tu, cuma timbul soalan. Itu persoalan sifatul aib as-soal. Bila orang tanya kena jawab. Manusia ni dia suka tanya benda pelik kan itu. Satu benda tak pelik, satu lagi suka tanya benda kecil. Itu satu kes lagi. Saya pergi jauh berjalan, 2 kali kapal terbang naik pergi. Siapa-siapa dalam forum, soalan pertama saya terima, dia kata, Ustaz, apa hukumnya ni bulu kelekatu ni kena ke kain solat dia, sah tak sah solat? Allah Akbar, jauhnya saya mengembara mari. Kalau lah tanya soalan standard sini, kata puas hati saya nak jawab. Nak buka kitab boleh tanya pasal betul-betul ujian katu banyak. Jadi dia tanya bulu kelekatu lekat di baju dia, ni sah tak sah solat? Kata kenapa lah, tak besar sikit soalan. Saya nak jawab berasa malu ni tuan-tuan mari jauh ni. 2 kapal terbang naik. Tu kapal terbang tu ya soalan. Kita baik. Allahu Akbar. Jadi kita doa kepada Allah SWT di bulan Ramadan yang hari ini, biarlah bulan yang syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Quran, bulan turun Quran ini, bulan yang kita nak jadikan bulan motivasi syahrul Quran, nak jadikan dia bulan Quran. Maka nak jadi bulan Quran, awal-awal lagi kita planning siap. Berapa ayat kita boleh nak tadabbur, dia panggil tadabbur ayat. Satu tilawah, baca tu berapa juzuk satu hari, itu perancangan masing-masing. Tapi satu lagi dia panggil tadabbur, artinya kita pilih ayat-ayat yang menyentuh perasaan kita, yang boleh menguatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berbeza. Oh, dia kata saya bukan ahli tafsir, saya tak kata suruh tafsir Quran kena ulama baru boleh tafsir. Ini tadabbur, mana kita berfikir kenapa Allah Ta'ala sebut macam ni. Contohnya ayat yang kita baca tadi, wa nunazzilul Quran ma huwa shifaa'un wa rahmat. Bila kata Tuhan kata aku turunkan Quran ini menjadi ubat, apa dia ubat dalam Quran, apa dia penawar dalam Quran. Tapi jangan sampai kita mereka ditipu oleh orang. Biasanya bulan Ramadan ni bulan akan keluar produk-produk baru. Ramadan tahun lepas, takat ingat anda lah, saya sempat kumpul 10 jenis air telah dikeluarkan bulan Ramadan tahun lepas. Tuan-tuan ingat tak? Air yang paling hebat sekali air apa? Apa bulan Ramadan tahun lepas? Kau tak ingat? Saya ingat laginya, air ni jual dalam botol dah naik RM20 sebotol. Air yang telah dicelup dengan syarat anai-anai yang makan Quran 22 juz. Ramadan tahun lepas tu, kau tahu ni khatam, kalau saya rasa makan 30 juz dah naik lagi dah, mungkin naik RM30 sebotol. Lah, kita tidak mengatakan sedemikian. Tapi sifat di sini artinya Allah SWT turun penawar. Bila baca Quran, tak ada orang kata baca Quran menjemukan, tak ada. Tapi orang boleh kata tak sempat nak baca Quran, itu ada. Tapi kalau kata aku tak boleh baca Quran, getih, bahasa jemu macam baca buku cerita, 3 kali baca bahasa nak muntah kita tak. Tapi orang baca Quran berapa ratus kali, daripada kita budak sampai hari ni baca Quran. Ada orang kata aku puas dah baca Quran, ada? Tak ada. Cuma kalau orang tanya baca ada Quran, tak sempat nak baca, itu ada jawapan. Itu dia panggil, itu jawapan muttafaqun alaih. Maka nak jadi para ulama telah menyebutkan kepada kita kesan yang paling besar kehidupan, merubah kehidupan seorang manusia yang duduk di mana? Duduk di Al-Quran. Dan apa yang kita nak buat hari ini para jemaah sekalian, bila kita kata kenapa kita dengan Quran agak jauh, jadi bagaimana kita nak supaya dianya menjadi penawar kepada segala penyakit dalam jiwa kita? Maka para ulama mengatakan aqwal asbab, di antara sebab yang paling kuat untuk menguatkan jiwa kita, mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla itu, dan menolak segala bala bencana yang nak mari ataupun mengangkat bala yang telah ada ini, tidak lain dan tidak bukan, iaitulah kekuatan seorang itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi doa itu disebut dengan nama silah. Apa silah? Ubat ataupun senjata yang tajam. Dalam hadis Nabi kita sebut ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kita berdoa di saat kita yakin dengan Allah Taala terima doa kita. Ini satu penawar yang kita kenal tak? Raja, artinya aku berdoa. Kenapa kenapa macam tak jadi ya? Berapa lama dah kita berdoa? 3 tahun dah contohnya berdoa, tak dapat lagi yang kita nak. Pangkat tak naik ke? Nak tukar balik kapur tak lulus ke? Apa lagi yang kita nak?
anak kita nak sudah dapat A belakang, boleh A setengah, B campur setengah, C tolak pun ada juga. Anak kata apakah Allah Ta'ala tak dengar cakapan kita? Para ulama mengatakan tidak. Syarat kita nak berdoa, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doa dalam keadaan kamu yakin dan percaya dengan doa, dengan Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Kan selalu imam-imam ni bila dia nak berdoa, dia kata apa ni, baca ayat Quran dia tu, oleh Allah apa ni, ud'uni astajib lakum. Tuhan kata doa pada aku terimakan doa kamu. Jadi keyakinan kita letak di situ bahawa Tuhan terima doa aku. Kalau tak terima juga ada sebab-sebab yang menghalang kita daripada terima doa. Karena itulah anak duk berarti ada dua tempat. Kita diminta supaya membuat persiapan rapi sebelum sampai ke tempat. Yang pertama, bila nak mari Ramadan. Ingat tak, bila nak mari Ramadan, apa orang suruh kita buat persiapan? Suruh kita istighfar dulu, suruh kita taubat kepada Allah Azza wa Jalla banyak-banyak. Jadi orang tanya soalan, dia kata, Ustaz, buat apa istighfar banyak-banyak? Kita kena masuk Ramadan. Ramadan nanti tak ada syaitan. Ramadan nanti tak ada apa ni, pintu-pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Jadi masa itulah kita taubat. Sedap juga soalan tu. Kau tak sedap? Relevan tak soalan? Mana sahabat? Satu lagi, bila orang nak pergi haji. Orang nak pergi haji, dalam motivasi yang diberikan kepada kita oleh ustaz-ustaz kita, penceramah-penceramah kita ni, mengatakan awak mesti kena siap sedia. Bertaubat sekarang ni, berdoa banyak-banyak, buat persiapan rapi. Untuk apa? Kalau kita kata, kan kita pergi Mekah nanti, duduk di Allahumma salli ala Muhammad, duduk di apa ni, di Arafah. Allah Ta'ala sebut, afidu maghfuran lakum, keluar daripada Arafah aku beri keampunan kepada kamu. Kenapa doa sekarang? Jawab dia para jemaah, kita kena tengok, rewind balik, undur balik kepada 3-4 tahun Ramadan yang lepas. Ramadan tahun lepas, kita masuk dalam keadaan selesa ke agak berat. Tengok satu, Ramadan yang sebelumnya macam mana kita masuk. Tuan-tuan sendiri boleh cek balik, malam ni balik mikir sendiri, untuk kita buat persiapan rapi. Ramadan tahun lepas lemah sikit, Quran pun boleh khatam sekali pun, itu pun apa ni, letih lah nak habis, atau 2 kali. Tapi tahun sebelum tu Masya Allah dapat 3 kali khatam. Maka kita kena kaji balik, kenapa yang tahun ni tinggi darjat, kenapa tahun itu lemah. Artinya kita masuk Ramadan tanpa persiapan. Kita masuk Ramadan tanpa persiapan yang rapi, yang menyebabkan hati tidak terbuka untuk menerima nafahatul Rahman, limpahan rahmat Allah Ta'ala turun. Itu tak dapat nak masuk sebab hati kita tidak buka seluasnya untuk menerima manfaat yang besar. Perhatilah, setiap Ramadan ada perbezaan-perbezaan sendiri, tapi tak payah sebut pada orang lah. Ni kita ni asyik nak sebut lalu khatam Quran tu lihat tak? Oh, pagi ni selesai khatam Quran. Kalau boleh kali yang ketiga, yang keempat tu, Allah Akbar, kawan-kawan berpuji melangi. Kita tak ingat yang kita duk tulis tu ada faedah ke tak ada faedah? Jawabnya tak ada faedah. Kerana selain daripada nak tunjuk kepada orang, mungkin hati kita bila dipuji oleh orang riak nanti. Walhal Allah SWT telah lantik para malaikat al-muqarrabin, kiraman katibin, yang menulis catatan amalan kita. Dia tahu orang ni berapa kali khatam pada orang. Allahu Akbar. Jadi maka apa benda yang kita nak buat? Ubat yang pertama, selepas daripada kita tadabbur Al-Quran yang kita baca tadi, kata dia ulama, ad-du'a min anfa'il adwiyah. Doa itu iaitulah ubat yang paling mujarab. Doa ubat yang paling mujarab. Dan bala yang turun mungkin dia akan bertemu dengan doa yang kita lakukan itu, yang menyebabkan bertemu di antara doa dengan bala. Maka ketika itu dia akan bertukar wajah. Dalam hadis Nabi kata, la yughni hadarun min qadar, tidak memberi manfaat seorang itu terlalu takut daripada takdir Allah Ta'ala itu kepada kita. Kita ni terlalu takut kadang-kadang.
nak buat benda ni takut, nak buat benda ni takut, tak payah. Kalau Tuhan dah takdirkan benda tu jadi, maka dia akan jadi. Jadi apa kita nak buat kalau takut? Aku ni takut lah. Takut kita, takut jadi tak baik, takut apa ni, harta kita diambil orang, takut anak kita dikhianat oleh orang, takut macam-macam ketakutan yang ada. Nabi kata apa? Wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa yang kita angkat tangan kepada Allah Azza wa Jalla ini bermanfaat untuk bala yang turun dan bala yang belum turun. Kalau turun, wa innal bala'a la yanzil. Bila bala tu turun, fayalqahu du'a wa ya'tarijan ila yaumil qiyamah. Bila doa naik, bala turun, maka dia akan bertembung sampai ke hari kiamat. Mana tak sampai benda tu kepada kita. Hadis ini diriwayat oleh Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Dalam riwayat yang lain, maka Nabi kata, fa'alaikum ibadallahi bin du'a. Kamu, hai hamba-hamba Allah, mesti berdoa. Jadi bila nak sebut doa kat kita rasa letih selalu. Nak doa macam mana ni Ustaz? Apa doa yang kita nak baca? Nanti saya sebut dalam perjalanan ringkas kita di sini. Apa benda yang kita nak baca? InsyaAllah tuan-tuan mampu buat. Kerana saya tidak ajar kepada masyarakat ni kecuali benda-benda yang kita mampu lakukan. Dalam istilah yang saya sebut, satu projek yang mampu dimiliki. Jadi kalau kerajaan ada isytihar rumah mampu milik, saya juga nak isytihar kepada tuan-tuan ibadat yang mampu dibuat. Kalau saya mari ajar sini, tuan-tuan kena doa, ikut saya doa belakang. Esok sejuta kena baca doa. Semua esok pergi isi borang cunti nak masuk dalam gua, tak apa. Itu baru hebat lah. Oh, tak bisa Ustaz. Juta baca doa. Cunti kerja, siapa dia suruh cunti kerja? Waris duk baca-baca yang diajar oleh Nabi SAW. Tidak ada yang pelik, tidak ada yang apa ni, yang payah. Cuma kita yang menyusahkan diri kita sendiri sebab tidak berdoa. Kata Nabi SAW, la yarudul qadar illa doa. Tidak boleh menolak qadar takdir itu kecuali doa. Maknanya takdir itu nak turun, penyakit nak mari, Allah Ta'ala takdirkan kita juga doa. Maka takdir berlaku dengan kita. Doa naik, bala turun, maka dia akan bertembung dan terlepas pada waktu itu. Nabi kata, wala yazidu bil umri illa bir. Tidak menambahkan umur kita ni kecuali buat benda baik. Hadis ni perlu kepada menjelas satu-satu. Allahu Akbar. Doa bertemu dengan qadar. Satu. Kemudian tidak menambahkan umur kita ni kecuali kebajikan yang kita buat. Jadi ada ke bila kita buat kebajikan, umur 60 jadi 70. Dia tetap dah umur tak kira lagi. Dia 70. Cuma Tuhan sebut, sebab kamu buat gini-gini, maka dia naik. Nak sampai 70 tu ada sebab-sebab yang perlu kita kena buat. Satu lagi, dalam hadis lain Nabi kata, buat kebajikan itu memanjangkan umur. Apa maksud dia? Bukan makna umur 70 jadi 700 sudah. Tapi walaupun kita mati, berapa ramai orang yang baik-baik mati lama dah, tapi orang sebut sampai hari ini. Ada ke tak ada? Ada. Imam-imam yang besar contohnya. Mana ada orang tak sebut bila mengajar tak sebut nama Imam Syafi'i? Ada tak sebut? Sebut. Ada orang belajar hadis tak sebut nama Imam An-Nawawi? Sebut. Jadi itu maknanya orang ini dipanjangkan umurnya, mana walaupun dia tidak ada, tapi orang dia sebut nama dia siang dan malam, pagi dan petang. Dalam masjid sebut, dalam tempat ceramah sebut, dalam dewan seminar sebut, dalam dewan kuliah sebut. Jadi itu nama memanjangkan. Jadi hari ini tak tahulah, letih juga saya pun nak jawab. Dia panggil bulan ni bulan boleh apa? Hari apa? Dia nak mari ni hari ibu. Hari ibu pun ada. Allahu Akbar. Ustaz boleh tak sambut hari ibu? Kata cara nak sambut hari ibu je. Bila sambut hari ibu esok, ada tulis siap, panggil dia tulis, selamat hari ibu kepada ibuku yang disayangi. Tulis di mana? Tulis kat Facebook. Hei, orang tua tu semua hidup tak ada tengok muka Facebook ni. Anak dia duduk Putrajaya, duduk di Kuala Lumpur, dia tulis selamat hari ibu di Facebook. La ilaha illallah. Ini pada akhir zaman. Apa kata lepas salat subuh, Assalamualaikum, apa khabar mak? Kan semangat orang tua tu dah. Allahu Akbar. Malam hari ibu tu munajat malam tu, ya Allah berdoa panjang-panjang, minta Allah Taala beri panjangkan umur orang tua ni, mati dalam husnul khatimah. Menarik. Ataupun ambil cuti balik dia duduk kat mak dan hari ibu sana kan. Dia duduk main tulis kat sini buat apa?
Dia cakap budak-budak ni macam itulah. Kita pun nak jawab susah. Kalaulah hari ibu ni setakat sekadar orang panggil adat istiadat biasa saja, dia menjadi satu adat budaya masyarakat kita ni. Hari ibu dia panggil benda budaya saja, tak ada masalah nak sambut hari ibu. Tapi kalau ada kaitan hari itu dengan hari-hari tertentu yang menjadi hari kebesaran yang disambut oleh orang kafir, maka di situ ada mahzur, sebab dia terlibat dengan apa? Dia terlibat dengan tasyabuh bil kufar, menyambut hari mengikut orang kafir. Maka di sini mahzur, dilarang. Jadi payah kita nak kata. Tengok balik kepada kronologi kes ini berlaku. Kalaulah kita buat setakat menjadi satu adat budaya yang tak ada kena-mena agama, maka itu dilepaskan. Tapi kalau ada kaitan di antara dia ni dengan hari-hari yang menjadi hari kebesaran orang kafir, maka kita mengatakan ini mahzur, ini dilarang kerana perkara yang tersebut. Jadi orang putih ni bila dia besar, dia tak duduk dengan mak ayah dia. Dia duduk masing-masing bawa diri. Maka dia rekalah cerita satu hari supaya balik bawa apa? Bawa bunga ke mak. Orang tua tu mata pun tak nampak, cari nak tengok bunga ya. Ini pemikiran-pemikiran kita. Sama juga kita hari ni pun, bagi kita orang Islam ni, yang menjadi realiti hari ni, hari ibu kita hari apa? Hari ibu ngaya, hari apa? Hari raya. Jadi hari raya pertama tu mesti dalam agenda besar menziarah kubur pusara mak dan ayah. Kenapa pergi ziarah hari raya? Hari raya ni hari orang bergembira, bukan hari ingat mati. Hari mati hari lain. Tengok, ada tempat-tempat tertentu lah para jemaah sekalian. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa dia nak suruh panjang umur dia, siapa dia nak suruh murah rezeki dia, falyasil rahimahu, sambung silaturahim. Tak payahlah tunggu hari orang putih ni. Kadang-kadang kita tak selesa juga. Pasal itulah saya selalu tegur benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita nak terikut-ikut sebab orang putih buat itu ya. Maka kalau tasyabuh bil kufar, kita mengatakan perayaan itu satu perayaan yang tak payah kita buat, tak payah kita ikut. Tapi kalau setakat orang panggil adat istiadat biasa yang tak ada kena-mengena, itu pun tak tahu nak kata apa. Sebab bukan budaya kita pun. Budaya kita ni ingat mak sentiasa, sama dia hidup atau mati. Dia mati kita sentiasa doakan Rabbul firli wali walidayya, kan? Ya Allah maaf kepada aku dan dua ibu bapa aku. Kalau yang hidup setiap hari setiap masa bertanya khabar dan sebagainya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang panjang tadi, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Allahu akbar. Seorang laki-laki itu diharamkan, dinafikan rezeki yang baik dengan sebab dosa yang dia buat. Dosa yang kita buat menyebabkan rezeki yang halal. Oh, dia kata tu orang lagi rasuah tinggi, lagi kaya, lagi besar dia punya saham riba, lagi tinggi darjat dia, kita kata itu Allah Ta'ala beri kepada dia supaya dia lagi tinggi darjat, menderhaka ya Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa kitab dia panggil al-istidraj. Istidraj mana? Tuhan beri pada satu benda kepada orang ni biar dia lagi leka. Wa idza akhazathu lam yuflithu. Kata Nabi, bila Tuhan ambil tindakan dia tak akan lepas. Maka kita kena ingat, bukan semua orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala bila dapat nikmat kita kata Tuhan sayang kepada dia. Belum tentu. Bukan semua orang yang kena bala, kena ujian Tuhan kata dia Tuhan benci sebab jalan lagi. Jangan. Saya kadang-kadang ada timbul rasa tak selesa, di mana bila kita tengok ahli-ahli motivasi, dia kata orang-orang yang rumah dia kena curi ke, barang dia kena rompak ke, ini boleh jadi orang ni tak keluar zakat. Ada cerita macam ni tuan-tuan dengar dalam ceramah-ceramah orang duduk ceramah? Kalau ada, tegur dia. Kita kena tahu ujian, musibah, bala yang Tuhan turun ini sama ada liraf'in darajat, Allah Ta'ala nak angkat darjat kesabaran kita, ataupun Allah Ta'ala nak hapuskan kesalahan. Dua cara. Jadi kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, kita kena duduk di mana? Duduk di kategori yang pertama yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala nak angkat darjat. Kalau kita semua orang kena bala, kita buat tuduhan macam tu, berat ke tidak? Berat. Orang pergi Mekah sakit, ni duit tak betul. Allah Akbar, teriak kat kawan tu, mari jumpa ustaz. Kawan sebilik saya kata saya beri duit tak betul. Duit saya duit betul, saya duit pesangka lagi jual tanah lagi, tak ada terlibat dengan riba, dengan rasuah apa. Tuduh sama-sama dia. Kita tak boleh buat tuduhan. Kita sebagai seorang mukmin duduk yang kedua yang tadi.
kita bersikap, berfaham apa bersikap positif, kita mengatakan Allah nak angkat darjah dia, maka dia beri ujian. Jadi kalau kita semua orang kena uji, bala-bala berat sebenarnya tu. Tapi jangan lupa, itu sekaligus bala. Orang mukmin dia tengok bala, dia berfikir cara lain. Allah Ta'ala nak angkat darjah dan sebagainya. Maka para jemaah sekalian, menjadi kewajipan kepada kita minta dengan Allah Azza wa Jalla apa saja yang kita nak. Kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa dia tak minta dengan Allah, Tuhan marah. Ini beza. Kita kalau selalu minta, kita marah. Allah Ta'ala kalau kita tak minta, Allah pula marah. Sebab mutakabbir, orang yang sombong je tak minta dengan Allah Azza wa Jalla. Aku tak payah minta, minta dengan Tuhan. Buat apa baik pergi minta dengan kerajaan? Isi borang boleh dapat duit, beri berapa benda dah. Itu dapat duit, ini kita kena tengok. Nabi Musa AS bila ditanya Allah Ta'ala tentang doa, Tuhan kata minta kullu syai' ya Musa hatta na'am. Tali kasut memutus, minta dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya kita tak pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla di situ, marulah kita rasa kita ni seorang yang bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Azan. Dia azan dulu. Jalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabbana saja'atik ya Musa. Raditu billahi rabban wa islam. Allah Subhanahu wa taala murka apabila kita tidak minta dengan dia. Ini berbeza dengan manusia. Manusia kalau minta marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala minta, itulah menunjukkan kita ini, kerana itu disebut dengan nama doa itu ibadat. Ad-du'a'u ibadat. Jadi bila kita berdoa, apa cara kita doa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang kita daripada isti'jal. Nak cepat nampak mustajab doa. Bila kita doa gini, 3 hari lagi nampak. Tak jadi.
Bila kita doa, nafsu nampak selalu. Contohnya, bau ni kabar terbang kita hilang. Kita berbuatlah munajat perdana 370. Lepas munajat 2 hari, kalau boleh kat nampak lah. Duduk di mana-mana lautan Hindi ke, duduk di tengah laut tu ke, ada tu siapa dia buat lari. Tak mahulah, tak sempat lah keluar buah kelapa dengan apa-apa tu kan. Ini keluar habis semua, terapung hari pun tak jumpa. Nabi kita larang daripada isti'jal. Dia kata apa? Dalam hadis Bukhari, Nabi kata yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah SWT akan istijabah, perkenankan doa kamu selama kamu tidak gopoh nak cepat. Yaqulu da'awtu falam yustajab. Aku doa Tuhan tak perkenan, malah aku. Itu permainan syaitan. Sebab pada jemaah sekalian, kita kena ingat, bila kita angkat tangan berdoa, itu ibadat, boleh pahala. Kalau tidak diperkenan pun awak dapat pahala, kerana mengadu kepada Allah Azza wa Jalla itu satu mustajab. Jadi kalau kita nak lihat di manakah awqat al-istijabah, tempat-tempat yang Allah Ta'ala nak mustajab doa ni bila. Jadi para ulama menggariskan kepada kita, iza jama'a ma'ad du'ai hudurul qalb. Itu syarat yang pertama. Berdoa sekali dengan hati. Jangan doa mulut hati duk lain tak jadi. Doa kita ni kadang-kadang doa tapi hati tidak duduk sekali dengan doa, maka lambat. Sebab tidak tajam kita punya itu. Itu satu. Yang kedua, berdoa pada waktu mustajab. Waktu yang dikira waktu mustajab doa. Di antara waktu mustajabnya yang disebut dalam beberapa hadis, iaitulah 1/3 akhir malam. 1/3 malam yang akhir. Manakala malam kita ni 12 jam, kita bagi 3. 4. Jadi 4 jam terakhir sebelum subuh, itu dia panggil as-sulsul akhir. Waktu itulah waktu yang paling mustajab doa, dan waktu itulah waktu kita pun tak apa-apa nak bangun. Apa payah nak bangun ni? Tengah malam. Cabaran lagi tinggi, darjat dia lagi kuat. Yang kedua, indal azan, ketika azan. Lepas azan ni jangan duk cakap. Tak apalah, masa ada kuliah ni kuliah lah kan. Waktu tak ada kuliah, bila sudah azan, terus masuk dalam saf, salat sunat qabliyah, berdoa ketika itu. Dan sebaik-baik doa pula ketika dalam solat, bukan luar solat. Ketika dalam solat. Dia kata saya tak pandai lah ustaz nak baca doa. Hafal lah sikit. Kalau tak berhenti nak hafal, kita ambil tulisan tu, top depan itu, baca itu. Yang ketiga, wa bainal azan wal iqamah, di antara lepas pada azan dengan iqamah itu di antara waktu mustajab doa. Tadi indal azan, ketika celah-celah azan tadi. Yang keempat, adbaris salawat, lepas pada sembahyang. Lepas kita salat, kita doa. Doa sendiri, jangan doa ikut imam. Sebab imam doa umum, kita ada hajat tersendiri. Nah, masing-masing ada hajat. Orang ni hajat dia nak tu, orang ni hajat dia macam ni. Tapi kalau kita suruh orang doa, orang kita tahu hajat kita. Jadi tuan-tuan doa sendiri. Yang kelima, ketika imam naik mimbar hari Jumaat sampai berakhirnya salat. Jadi bila nak doa, waktu imam nak khutbah, tadi doa kita. Macam apa? Waktu yang sempit tu sekejap, dia naik mimbar, kita doa. Kemudian dia duduk di antara dua khutbah, itu cepat. Kata apa yang kita nak kata. Jadi kalau ada setengah masjid ni tak ada boleh. Setengah-setengah muazzin ni, bila ni dia rajin sangat. Bila imam duduk di antara dua khutbah, dia pula bangun baca doa. Allah Ta'ala beri keampunan kepada orang yang kata astaghfirullah. Tak payahlah awak bila masing-masing bawa doa. Kita ada hajat masing-masing, patutnya begitu. Tapi dia kacau pula. Kita tak kata dah kacau tahu. Kacau majlis orang nak berdoa, itu masalah. Majlis ni tak ada dah. Kalau ada tak nak kata. Yang ke waktu yang kena akhiru saati ba'dal asri, pada hari Jumaat juga di akhir sebelum maghrib, itu waktu cantik. Dan banyak lagi lah waktu mustajab doa. Itu bersifat dalam seminggu, tapi kalau bersifat waktu lain pula, malam Lailatul Qadar, pada malam itu khas untuk bulan Ramadan. Waktu pergi haji pula di Arafah, dekat dengan Multazam, dekat dengan Kaabah, tempat-tempat khas. Maka kata ulama,
bila doa itu jadi, kita pun mustajab doa itu lebih dekat. Di antara doa yang selalu orang tanya, Ustaz, nak doa apa yang kita nak doa? Jawab dianya, kita kena doa dengan Ismullahil Azam, nama Allah Ta'ala yang Maha Agung. Kalau saya ajar malam ni, mungkin tuan-tuan kata, payah Ustaz nak ambil kat mana? Ada satu buku yang saya terjemah tadi, dalam ada buku ni, nama dia Perisai Muslim. Saya nak bagi malam ni, percuma boleh, beli pun boleh. Nak mana? Nak berjama tulis, ambil dalam blog, nama dia islamhouse.com. Tekan situ, cari bahasa Malaysia, ambil lah 100 buah pun saya bagi hadiah. Tak ada apa-apa dalam tu lah, luar ni akan nak beli. Baik. Di antara doa dengan ni, Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, daripada bapaknya, dia dengar seorang laki-laki, Nabi kita dengar seorang laki-laki ni berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila Nabi dengar doa ni, Nabi kata, faqal laqad sa'ala Allah bismil a'zam. Orang ni telah berdoa, minta dengan Allah Ta'ala dengan namanya yang maha agung. Idza su'ila bihi a'ata. Kalau kita minta dengan doa ni, Allah Ta'ala beri. Wa idza du'iya bihi ajab. Bila kamu minta doa dengan dia, maka dimustajabkan doa. Itu dipanggil doa Ismullahil Azam, yang cukup cantik, tuan-tuan. Kita kena belajar. Jadi banyak doa-doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, yang maksur, yang selalu kita duk baca, imam-imam kita pun selalu baca, iaitulah doa, dipanggil doa Zinnun. Apa dia doa Zinnun? Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat tak ingat doa ni? Ingat dah tak? Cuma tak doa ya. Nabi kata apa? Innahu lam yad'u biha muslimun. Tidak ada seorang muslim yang doa dengan doa ini illa istajaba Allahu lahu, kecuali Allah Ta'ala mustajabkan doa. Siapa dia susah hati ke, rasa takut ke, rasa apa, baca banyak-banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yakin, mungkinan biha, yakin dengan dia, insya-Allah Tuhan lepas. Tapi jangan baca lebih sangat, takut mari orang lain. Ada satu kawan saya tu, dia takut sangat, dia baca doa. Akhir sekali dia kata, dia cerita pelik malam cerita takut. Sekarang ni cerita-cerita pelik ni menimbulkan fitnah pada masyarakat. Mari jumpa mahniah. Yang saya nak baca yang maksud ni, yang penting doa tadi, Nabi kata doa ini tidak berdoa seorang muslim illa fi syai'in, untuk apa tujuan, illa istajabah, Allah Ta'ala perkenankan doa tadi. Baca betul-betul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada setengah orang dia baca panjang la ilaha illa anta subhanallah. Itu tak kena dari sudut tajwidnya, tidak betul. Dalam as-sahihaini, dalam Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Siapa dia ditimpa rasa susah hati, kita baca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim, sampai ke akhir ni. Ini doa untuk melepaskan kita daripada susah hati. Banyak lagi doa-doa, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab saya. Yang saya nak sebut sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, iaitulah di tangan masing-masing itu ada satu kertas saya bagi. Kertas itu nama dia apa? Tajuk dia nama apa? Ya, kelebihan 4 kalimat. InsyaAllah malam ini saya nak ijazah kepada tuan-tuan di sini. Mana-mana banyak tempat dah kita pergi pun saya bagi ijazah dengan 2 syarat. Kalau sanggup baru kita pergi. Nak sanggup ke tak? Tak apa dengar tu. Pasal syarat juga. Kalau tak ada syarat, terima tu. Syarat yang pertama, kena hafal sampai ingat malam ini juga. Boleh? Sudah, tak apa-apa kan. Syarat yang kedua, kena beramal dengan dia. Itu dia ada syarat mudah ya. Tak payah buat lagi pengerah gawa-gawa kulit aja bakar, tak payah. Boleh InsyaAllah. Baik, coba kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Wallahu akbar. Ingat tak? Alhamdulillah, boleh ijazah. Cuma satu lagi kalau tak ingat. Apa dia? Nak doa ya, nak zikir tak ingat. Tak? Kau ingat? Doa ingat dah, tapi nak zikir tu tak ingat. Dalil je daripada semalam lagi. Sampai hari ni 24 jam. Berapa kali baca doa tu? Atau jawab masing-masing. Jangan jawab dia lah. Jawab sendiri-sendiri. Berapa kali doa tu? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 10 kali ada dah. Tak apa nak aku kan. Itu sangat rugi. Dalam kertas itu saya kumpul 12 kelebihan yang warid daripada Nabi SAW ajar kepada kita. Siapa dia baca doa ni 100 kali pada waktu pagi, 100 kali pada waktu petang, 100 kali, tengok kelebihan-kelebihannya. Allah Ta'ala ampunkan darjah dia, menghapuskan kesalahan dia. Subhanallahil azim. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kita buat tak dengar, kita buat tak reti, kita buat tidak tahu saja. Jadi para jemaah sekalian, dan kita berjanji malam ini saya ijazahkan doa ini kepada tuan-tuan paling minima, paling tidak 100 kali pagi, 100 kali petang. Boleh? InsyaAllah. Kalau tak lagi biar banyaklah. Kalau boleh esok boleh 1000, minggu depan naik 2000. Cantik. Oh dia kata nak macam-macam mana nak pergi kerja. Dah ingat dah kan tu. Sampai-sampai bawa kereta nak pergi jawab Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Boleh? Boleh. Banyak dengar benda tak ada kerja. Dengar radio orang duk ngepek kopi tu kopi ni, tak payah duk ngepek lah. Bawa kena makan makanan halal. Boleh maka kita nak sambil ambil anak sekolah boleh, duduk di pejabat pun boleh. Jabat jangan kuat sangat zikir, takut dia kata bila pula jadi wali dia ni. Jadi orang pula dah masalah dah bila naik taraf pula dah. Tak apa. Pasal itulah zikir yang Nabi kita ajar subhanallah ni. Dia tak suruh bawa tasbih. Jangan kalau ada tasbih, ada setengah baca bila saya sebut macam ni, sembunyi tasbih cepat-cepat lagi. Allah tak ada bunyi pada kita tasbih di jari kita. Lengkap. Kau tak lengkap kan? Jari kita ada berapa? 5. Setiap lorong ni ada berapa? Ada 7. 7 kali 4 28, capung dengan 5 33. 33 kan? Habis. 3 kali pusing sesama sahaja. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Banyaknya kelebihan-kelebihan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Kita yang buat tak dengar. Jadi baiklah para jemaah sekalian. Jadi saya bertegas mengatakan bahawa zikir yang maksud yang Nabi SAW ajar kepada kita hari ini tidak ada yang payah. Kalau kata aku payah nak belajar, payah nak buat ini lah, itu bukan mari daripada ajaran Rasulullah SAW. Bila Allah perintah kepada Nabi supaya berselawat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah telah perintah ya orang beriman berselawat. Sahabat-sahabat datang lagi, 2-3 sahabat datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kami pandai dah nak bagi salam. Wa kaifa nusalli, macam nak selawat? Nabi kata apa? Nabi kata, qulu, kata oleh kamu semua, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, sampai ke innaka hamidum majid. Banyak riwayat-riwayat yang sahih macam itulah, lebih kurang riwayatnya. Anda tak bawa kertas lain, tuan-tuan boleh tengok dalam blog Abu Anas tu, dekat kertas tu ada nama blog tu, cari lafaz selawat yang sahih. InsyaAllah ada 8 riwayat-riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Di antaranya banyak lagi lain. 8 riwayat ini sahih. Nabi kita ajar kepada beberapa orang sahabat yang bertanya tentang bagaimana nak selawat. Mari zaman kita hari ini bila nak selawat nampak susah. Nah, akhir-akhir ni pula baru masuk pula kampung kita ni, bila nak selawat kena bergendang dalam masjid pula. Ini penyakit baru. Maaflah lah kalau salah gendang ada sini pun. Mau macam mana? Orang pakai gendang lah, kita gendang juga. Baru ini masuk ni, guna tak ada. Coba undur balik ke belakang. Berapa tahun baru masuk penyakit bergendang dalam masjid? Jawabnya baru beberapa tahun. Kenapa? Kita kata ulama-ulama kita dulu tak sayang kenapa? Tak bergendang dalam masjid. Selawat yang Nabi kita ajar yang mansur ini cukuplah memadai untuk kita beramal dengan dia. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, dia kata setelah diteliti, beberapa orang sahabat datang tanya Nabi SAW tentang macam mana nak selawat, maka Nabi ajar itu format selawat dia.
Ini menunjukkan bahawa selawat yang afdal, yang patut menjadi amalan kita, iaitulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat, karena baginda tidak ajar kecuali yang terbaik. Kalau kita kata hotak comel lagi Nabi tu, ada lagi orang bagus sudah mimpi jumpa lebih baik, maka kita mengatakan Nabi kita khianat kepada umat kerana tidak ajar yang terbaik, yang tak terbaik. Ini sangat bahaya kata-kata sedemikian, kerana boleh menyentuh tentang seolah-olah Nabi kita tak menyempurnakan ajaran dia kepada kita. Maka tuan-tuan kena ingat, di dalam penyakit yang timbul dalam kepala kita yang saya sebut di awal tadi, penyakit syubhat, penyakit keraguan yang timbul, maka bila kita timbul ragu, Nabi kita tinggal pada kita dua saja. Yang pertama sekali dia tinggal Quran, yang kedua dia tinggal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil amalan-amalan yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menarik. Kemudian kita tengok juga kepada imam-imam kita yang besar di kalangan tabi'in, ulama sahabat, ada buat? Tak ada. Mari pula ulama tabi'in, ada buat? Hasan Basri ada buat majari? Tak ada. Abu Thawr ada buat? Sufyan Ats-Tsauri ada buat? Tak ada. Mari zaman imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam ada buat? Tak ada. Cuma mari ulama-ulama kemudian yang mutaakhirin, yang menimbulkan beberapa jenis ibadat-ibadat yang ada ini, kita mengatakan cukuplah, memadailah. Khairul quruni qarni, yang Nabi kita sebut, kurun yang terbaik kurun aku, kemudian selepasnya, kemudian selepas. 3 kurun yang terawal ni dalam bab ibadat, itulah yang menjadi ikutan kita. Kemudian dihuraikan oleh para ulama, imam-imam kita yang besar. Kalau kita di sini kita panggil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang gelar Imam Syafi'i ini dengan nama apa? Nasirus Sunnah, imam yang menjadi pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal, orang panggil Imam Ahlus Sunnah kerana sababnya, kerana tegas dia berdepan dengan golongan Mu'tazilah ketika mereka mengatakan Quran ini makhluk. Imam Ahmad dipukul sampai berdarah. Kena pukul sampai berdarah. Satu kes ketika Imam Ahmad termenung dalam penjara. Ini cerita menarik. Imam Ahmad waktu dia termenung dalam penjara, yang duduk sekali dengan dia dalam penjara itu orang-orang yang pencuri masuk penjara. Zaman dulu zaman undang-undang hudud ada. Zaman kita ini bila sebut bab hudud, tak tahu duduk di mana. Pakat kayu hujah supaya tak jadi hudud. Orang dulu mencari hujah macam mana nak suruh jadi. Zaman kita ini pakat kayu hujah nak suruh tak jadi. Kalau buat hudud ni gitu gini, Allahu Akbar. Bisa sangat undang-undang orang putih. Orang putih mari dulu tak ada orang faham pun. Pakat terima gitu saja. 56 tahun dah kita lakak undang-undang British yang ditinggalkan oleh Suruhanjaya Red kepada kita. Kita tak pertikam. Bila kita nak jemput supaya balik melaksanakan undang-undang syariat Islam, kita pakat jenguk kepala kita. Tak boleh ni, masyarakat tak faham dulu. Undang-undang orang putih pahala ni kita tak faham lagi. Kau faham? Tak faham kan? Kau sampai hari ni kenapa tidak diberi peluang undang-undang Islam dilaksanakan? Ini masalah kita ini tuan-tuan. Waktulah saya rasa banyak sangat syubhat dalam kepala kita masuk, sebab kita telah ditindas begitu lama oleh pemikiran penjara. Seolah-olah ini saja yang betul, yang lain tak jadi. Maka kita mengatakan para jemaah, dalam bab undang-undang Islam kita kena letak yang pertama sekali keyakinan Allah Ta'ala tak turun undang-undang kecuali syifa, kecuali sebagai penyembuh kepada penyakit. Penyakit masyarakat yang ada ini cukup dahsyat. Orang mencuri kuat, orang yang merampok kuat, orang bunuh orang apa berani. Sebab undang-undang kita tidak ada nakalam minallah. Undang-undang bukan tak keras 20 tahun kali rogo orang, sebab lagi pula. Tapi oleh kerana tidak diberi keberkatan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia jadi kebencian. Lagi sekitar cerita Imam Ahmad tadi kan, cerita Imam Ahmad waktu dalam penjara, dia termenung, dia kata pencuri mari tanya dia. Dia kata, Imam, kenapa nampak imam termenung? Imam Ahmad kata apa? Aku bimbang pada hari perbicaraan nanti, takut aku ni lemah semangat pada waktu itu pergi bercakap seolah-olah menyokong pandangan Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Ulama lain kata dah, tapi dia kata pun bukan dia kata Quran makhluk, dia main helm yang angkat tangan dia. Taurat, Zabur, Injil, Quran, 4 ini makhluk. 4 apa makhluk? 4 tangan dia tu. Itu dia panggil helm. 4 ini maksud dia 4 jari aku ni, bukan 4 hitam tu. Jadi Imam Ahmad kata aku bimbang takut waktu perbicaraan esok aku jadi lemah, kena pukul dan sebagainya, mungkin guna helm. Kalau dia guna helm,
beribu orang pada waktu itu semuanya akan tulis Imam Ahmad mengatakan makhluk. Habis, rusak satu dunia ketika itu. Pencuri kata apa? Dia kata, ya Imam, mu ni imam ahlul haq, kami duduk atas batin, sabar, kena pukul sebab mencuri, kena penjara, kami sabar, takkanlah kamu hidup di atas jalan yang benar tak sabar. Imam Ahmad kata, sampai hari ini aku berdoa kepada pencuri itu kerana telah memberi motivasi kepada aku dalam penjara. Subhanallah. Itu kehebatan. Kadang-kadang kita tengok orang lekeh yang nampak, tapi dia punya gerak kerja, dia boleh menyentuh perasaan orang lain. Allah Ta'ala alam. Itu keadaan kita. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, saya mengatakan bahawa kehidupan kita ini duduk di antara kesedaran beragama satu. Yang kedua, bagaimana nak mengisi kesedaran itu dengan ilmu-ilmu yang kita ambil daripada Quran, ambil daripada Nabi SAW, dan dihuraikan oleh para ulama-ulama kita yang besar, alim ulama al-ummah yang telah menyampaikan kepada kita maklumat-maklumat tentang ibadat, tentang zikir, tentang bacaan, tentang pelaksanakan undang-undang Islam itu biar jelas, wadih kepada kita, supaya kita, kepala kita ni hilang jerubu yang menyerubungi pemikiran kita, yang telah dengan keyakinan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi saya kata setakat itulah dulu perbincangan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita keberkatan dan juga sedikit tazkirah ini memberi kesedaran kepada kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Wasiq Abdul Rahman di atas perkongsian ilmu kepada kita pada malam ini. Mudah-mudahan ia menjadi panduan dan tunjuk akan kepada kita untuk kita beramal dan hidup di atas nilai ilmu, insya-Allah. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit makluman, insya-Allah surah Al-Hijrah Warisan akan menganjurkan kandungan falak pada 17 dan 18 pada hujung minggu Sabtu dan Ahad. Bermula pada pagi Sabtu itu kita akan adakan hari Muslimat Warisan bersama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa, dan ceramah berkaitan dengan falak akan bermula daripada Maghrib Sabtu, Maghrib malam Ahad, dan selepas daripada ceramah itu tuan-tuan diberi peluang untuk mencerap langit malam. Ya, mudah-mudahan malam itu cuaca cerah. Boleh tengok bulan, boleh tengok bintang tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dikhabarkan beri peluang semua muslimin muslimat kalau habis pukul 1 lah berakhir mencerap langit malam pada Sabtu malam Ahad. Dan ayat sambung juga, dan akhirnya pada forum pada malam tersebut juga menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua muslim muslimat dijemput pada 17 dan 18 bermula daripada kuliah subuh Sabtu, kuliah subuh Sabtu hinggalah kepada forum perdana pada Ahad malam Isnin, insya-Allah. Dan ada di samping ada pameran dan jualan-jualan di belakang sana, insya-Allah. Sekali dulu untuk maklumat tuan-tuan, mari sama-sama kita menuntut majlis kita dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.